Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah hari ini kita bersua lagi dalam subjek pendidikan Islam tahun 4 ya. Bidang akidah di bawah tajuk nifak. Jom kita belajar bersama-sama tentang tajuk ini. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menadah tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk tajuk hari ini ya, murid-murid bolehlah merujuk buku teks pada halaman 106 sehingga 110. Cuba murid-murid perhatikan gambar-gambar yang diberi. Akibat daripada suka menipu. Pada suatu petang, seorang pengembala kambing. Dia sedang melihat kambing-kambingnya sedang meragut rumput di padang. Lalu timbullah satu idea ataupun niat yang jahat ya. Beliau cuba berpura-pura mengatakan bahawa ada seekor harimau hendak memakan kambing-kambingnya. Lalu dia pun menjerit, "Tolong, tolong, ada harimau di sini. Harimau hendak makan kambing-kambing saya." Orang kampung pun datanglah, tergesa-gesa datang. "Mana harimau? Mana harimau? Kami hendak menolong." Tiba-tiba ketawalah si pengembala kambing ini. Dia kata apa? "Tak ada pun harimau di sini. Saya sahaja berpura-pura." Lalu orang kampung pun beredarlah dalam keadaan sangat marah. Tiba-tiba datang setelah penduduk kampung tadi beredar, datang harimau yang sebenar-benarnya ya. Memang dia nak makan kambing. Dia pun makan kambing Lalu dalam keadaan ketakutan tadi, pengembala kambing tadi menjerit lagi, "Tolong, tolong. Sekarang betul-betul ada harimau nak makan kambing. Memakan kambing-kambing saya." Agak-agaknya lah murid-murid, agaknya orang kampung akan menolong tak si pengembala kambing tadi? Ya, tiada seorang pun penduduk-penduduk kampung yang datang hendak menolong beliau. Akhirnya, habis ke semua kambing-kambing pengembala kambing tadi dimakan oleh harimau. Baiklah, apakah akibat yang diterima oleh pengembala kambing itu agak-agak? Ya, yang pertama, habis semua kambing-kambingnya dimakan oleh harimau. Yang kedua, tiada orang akan mempercayai beliau lagi. Ya? Baiklah, mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan nifak ini. Nifak ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Maksudnya seseorang itu dia menzahirkan perkara yang baik-baik sahaja yang dia buat. Tetapi rupa-rupanya di sebaliknya dia tidak seperti yang digambarkan. Maksudnya dia seorang yang tidak baiklah, ya. Apa hukum nifak ini? Baiklah, hukum nifak adalah haram. Allah memberi ancaman terhadap golongan yang munafik. Haram maksudnya bila kita buat, kita berdosa. Kalau kita tinggal, dapat pahala. Jadi ingat ya, hukum nifak adalah haram. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa ayat 145, surah yang keempat. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Maksudnya, balasan bagi orang yang munafik ini akan dimasukkan dalam neraka. Neraka pula di tahap yang paling bawah sekali. Begitu juga dengan hadis Nabi yang telah diriwayatkan daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun
idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Seterusnya, pembahagian nifak. Nifak terbahagi kepada 2. Ya, boleh lihat ni. Nifak terbahagi pada berapa? Kepada 2, iaitu yang pertama nifak i'tiqad, yang kedua nifak amalan. Apakah yang dimaksudkan dengan nifak i'tiqad? I'tiqad maksudnya tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Manakala nifak amalan pula ada 3 cirinya, iaitu berdusta, memungkiri janji dan juga khianati amanah yang diberi. Ada berapa tadi nifak? Ada 2. Seterusnya, apakah faktor yang mendorong kepada nifak ini ya? Ya murid-murid, yang pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak solat, tidak mengerjakan apa yang Allah suruh dan buat apa yang Allah larang. Yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Betul? Baik, yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, haloba dengan keduniaan sehingga lupa melakukan kezaliman. Ya, inilah 4 faktor yang mendorong kepada berlakunya nifak. Manakala perkara yang menyebabkan nifak pula ada 3. Yang pertama, apabila dia bercakap, dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan yang ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Ya, ada 3 perkara yang menyebabkan nifak. Bila bercakap, dia berdusta. Bila berjanji, dia mungkiri janji tersebut. Yang ketiga, apabila diberikan satu amanah, dia khianat. Dia tidak melakukan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita lihat pula apakah kesan nifak dalam kehidupan. Apabila menyebut kesan nifak, maksudnya apakah akibat daripada nifak ini. Tentulah kesannya kesan yang buruk ya. Baik, ada 4 kesan terhadapnya. Iaitu yang pertama terhadap individu, masyarakat, keluarga dan negara. Bagi individu, ia akan dibenci oleh masyarakat. Hilang rakan dan taulan. Dan yang ketiga, sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Ya. Manakala kepada keluarga pula, hilang rasa kasih dan sayang. Tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga. Dan yang terakhir, timbul perasaan curiga sesama ahli keluarga. Ya. Baik, manakala kesan kepada masyarakat pula, yang pertama melemahkan perpaduan dan kesatuan. Yang kedua, sentiasa berbalah dan bergaduh. Yang ketiga, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Dan yang terakhir, kesannya pula kepada negara. Yang pertama, berlaku khianat, berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman. Yang kedua, umat akan menjadi mundur dan lemah. Dan yang terakhir, mudah dikuasai dan dijajah. Kesannya sangat buruk. Baiklah, kita akan mempelajari pula apakah cara-cara menjauhi nifak ini. Ya. Baik, yang pertama, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, berdoa dan bertadabbur Al-Quran. Yang kedua, kita bolehlah menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Belajar ilmu agama dan juga beramal dengan apa yang kita belajar tadi. Yang ketiga, memikirkan tentang keburukan nifak yang telah kita pelajari tadi kan. Baik, yang keempat, sentiasa bermuhasabah diri. Dan yang terakhir dan kelima,
berakhlak mulia dan bersyukur di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Sebagai kesimpulan, Ustazah nak kongsikan sedikit nilai yang telah kita pelajari daripada pembelajaran hari ini, iaitu ada 4 nilai di sini ya. Yang pertama, kita wajib menepati masa. Yang kedua, iman sangat berharga kepada manusia. Dan yang ketiga, nifak meruntuhkan akhlak seseorang. Yang keempat, kejujuran membawa kebahagiaan dan ketenangan. Oleh itu, jauhlah sifat nifak dan carilah dan dekatkanlah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, setakat itu dahulu untuk kali ini. Ustazah harapkan murid-murid dapat mempelajari pelajaran hari ini dan memahaminya dengan baik sekali. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam pembelajaran akan datang.